Hai murid-murid, selamat pagi. Minggu ini kita akan masuk bab 6 yaitu bentuk geometri 3 dimensi. Sebelum itu, mari kita imbas kembali dulu bentuk 2 dimensi dan apa kaitannya dengan bab kita minggu ini. Oke, bentuk geometri 2D seperti bulatan, segitiga, segi empat sama, segi empat tepat dan poligon hanya mempunyai panjang dan lebar sahaja. Manakala bentuk geometri 3D pula mempunyai panjang, lebar dan ketinggian. Bentuk ini mempunyai permukaan sama ada rata atau melengkung. Namun berbeza dengan bulatan kerana ia melibatkan jejari bulatan yang ada pada sfera ataupun silinder. Jadi dalam topik ini kita akan membincangkan 3 elemen utama dalam bentuk 3D iaitu bentangan, luas permukaan, dan isi padu. Mari kita tengok bentangan terlebih dahulu. Okey, murid-murid boleh rujuk modul bab 6 soalan nombor 7. Dalam rajah P, Q, R dan S ialah bentangan bagi 4 buah pepejal. Padankan yang berikut. Jadi kalau kita tengok P itu adalah bentangan daripada piramid. Ya, piramid. Apabila kita gabungkan bentangan tersebut, dia akan membentuk piramid. Manakala Q pula, apabila digabungkan, ia akan membentuk prisma. Jadi, padankan prisma. R pula adalah gabungan segi empat tepat dan bulatan. Semestinya itu adalah bentuk silinder. Jadi, R padankan ke silinder. Dan yang terakhir sekali adalah bentuk S. S itu adalah gabungan pelbagai segi empat tepat. Jadi kalau kita gabungkan, dia akan membentuk kuboid. Okey, seterusnya kita tengok luas permukaan. Luas permukaan kubus. Okey, rujuk soalan 11. Kita tengok A dulu. Padankan setiap pepejal berikut dengan luas permukaan yang sepadan. Jadi A itu adalah bentuk kubus. Kalau kita buka bentangannya, kita akan dapat 6 segi 4 sama. Jadi penyelesaiannya, luas permukaan kubus sama dengan 6 didarab dengan luas segi 4 sama. Jadi 6 darab dalam kurungan panjang darab lebar. Di sini kita nampak panjang kubus itu adalah 6 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Jadi masukkan dalam formula, kamu akan dapat 216 cm persegi. Padankan jawapan kamu A kepada 216 cm persegi. Okey, seterusnya B. Luas permukaan kuboid. Yang ni adalah kuboid. Kalau kita buka bentangan kuboid tu, kita akan dapat bentuk yang cikgu sudah lukis ni. Jadi untuk memudahkan kamu, cikgu bagi dia berwarna. Jadi di sini kita akan dapat nampak segi empat tepat warna hijau, warna biru dan warna oranye. Semuanya ada 2. Jadi cara pengiraannya, luas permukaan kuboid adalah 2 dikali dengan luas segi empat tepat warna hijau, luas segi empat tepat warna biru, luas segi empat tepat warna oranye. Kalau kamu tidak suka warna, kamu boleh letak dia sebagai luas segi empat tepat A, luas segi empat tepat B, ataupun luas segi empat tepat C. Seterusnya masukkan dalam formula. Kita tengok dulu luas segi empat tepat warna hijau. Jadi panjangnya adalah 4 cm dan lebarnya adalah 2 cm. Bagi yang warna biru pula, dapat nampak panjang dia adalah 2 cm, lebarnya adalah 7 cm. Dan yang warna oranye pun sama, panjang adalah 7 cm, lebar adalah 4 cm. Jadi masukkan dalam formula, kamu akan dapat jawapannya adalah 100 cm persegi. Jadi padankan jawapan kamu B kepada 100 cm persegi.
Seterusnya C. Oke, buat dulu bentangan ya, lukis dulu bentangan, lepas itu bagikan warna. Supaya kamu dapat nampak yang mana satu sama, yang mana satu berbeza. Oke, ini adalah gabungan daripada segi empat tepat dengan trapezium. Maksudnya kita akan dapat 2 dikali dengan segi empat tepat warna biru dan 2 dikali trapezium. Sebab trapezium ada 2, segi empat tepat warna biru pun ada 2. Yang lain tuh hanya satu. Jadi formulanya adalah 2 dikali segi empat tepat warna biru ditambah dengan segi empat warna hijau ditambah dengan segi empat warna oranye dan 2 kali luas trapezium. Jadi bagi yang lupa, luas trapezium adalah 1/2 panjang 1 tambah dengan panjang 2 di sini. Darab dengan tinggi. Jadi ini trapezium kita. Ini panjang 1, ini panjang 2, 4 cm dan tinggi kita adalah 4 cm. Luas trapezium sama dengan 1/2 darab panjang 1 tambah panjang 2 darab dengan tinggi. Oke, masukkan dalam formula, kamu akan dapat jawapannya adalah 204 cm persegi. Padankan jawapan kamu C kepada 204 cm persegi. Seterusnya, piramid. Oke, piramid kalau kita nampak bentangannya adalah gabungan antara segitiga, 4 segitiga dan 1 segi 4 tepat. Jadi formulanya adalah luas segi 4 sama ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Jadi masukkan dalam formula luas segi 4. Ini adalah luas segi 4 sama dan ini adalah luas segitiga. Jadi masukkan dalam formula, kita akan dapat jawapannya adalah 84 cm persegi. Padankan jawapan kamu di kepada 84 cm persegi. Oke, seterusnya mari kita lihat luas permukaan silinder. Rujuk soalan nomor 12. Oke, bila kita buka bentangan silinder tuh, kita akan dapat nampak 2 bulatan dan 1 segi 4 tepat. Jadi luas bulatan formulanya adalah pi J kuasa 2, di mana J itu adalah jari. Dan lilitan bulatan pada bentuk segi 4 itu adalah 2 pi J. Dan ada ketinggian T. Jadi kita tengok penyelesaiannya. Rujuk formula ni. So, yang pertama, tempat kosong yang pertama kita isi dengan nilai 2 pi darab jejari kuasa 2. Jejari di sini kita akan dapat nampak dia diberi 8. Jadi jejari adalah 8 bagi 2 sama dengan 4 cm kuasa 2. Ini adalah sebenarnya untuk bulatan. Ini dan bulatan ini. Dan 2 pi jejari tadi adalah 4 sama dengan tinggi 10. Yang ini adalah merujuk kepada segi 4 yang melengkung. Oke, seterusnya isikan formula. Kira-kira tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya adalah 112 pi cm persegi. Oke, seterusnya kita pergi kepada soalan 14 untuk mencari luas permukaan
kon. Luas permukaan kon, kalau kamu rujuk dalam nota, cikgu dah bagi luas tapak tambah dengan luas permukaan melengkung. Ingat, apabila melibatkan bulatan, kita mesti ada jejari dan pi. Pi itu kena rujuk dalam soalan. Dia akan beri nilai pi. Jadi, pi jejari kuasa 2. Okey, jejari. Bila jejari, kita tengok kepada diameter. Ini adalah diameter. Jadi, kalau jejari adalah separuh daripada diameter. Ini J. Jadi, kalau diameter adalah 20, jejari adalah 20 bagi 2. Jadi, jejari adalah 10 cm. Jadi, masukkan dalam formula. Untuk soalan A, luas bulatan tadi adalah pi J kuasa 2. Pi adalah 3.14, jadi 3.14 darab 10 kuasa 2. Kamu akan dapat jawapannya adalah 3.314 cm persegi. Okey, kita tengok luas bulatan. 314 cm persegi. Dan luas permukaan melengkung adalah pi jejari dengan S. Di sini S kita adalah 30 cm. Jadi kamu akan dapat 3.14 darab 10 cm yang mewakili jejari dan 30 cm mewakili S. Maka kamu akan dapat jawapan dia 942 cm persegi. Untuk mencari luas permukaan kon, kamu tambahkan luas bulatan tambah dengan luas permukaan melengkung. Kamu akan dapat jawapan 1256 cm persegi. Oke, tandakan jawapan dulu. Seterusnya soalan 15 untuk mengira luas permukaan sfera. Jadi luas permukaan sebuah sfera yang berjejari J boleh ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. 4 pi J kuasa 2. Okey, kita tengok pada soalan. Soalan memberi diameter adalah 4 meter. Jadi dari diameter kita akan dapat jejari. Diameter bahagi 2, 4 bahagi 2 sama dengan 2 meter. Jadi jejari belon 2 meter. Jadi luas permukaan belon tu kita masukkan saja formula 4 pi darab 2 kuasa 2. Jadi jawapannya adalah 16 pi meter persegi. Itu sahaja, masukkan dalam formula. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi padu. Okey, yang pertama, isi padu prisma segitiga. Rujuk soalan nombor 24. Okey, padankan prisma tegak berikut dengan isi padunya. Soalan A. Jadi, isi padu prisma segitiga adalah setengah daripada isi padu kubuit. Kalau kita gabungkan segitiga prisma tu, dia akan membentuk kubuit. Jadi, sekarang kita nak pisahkan mereka. Jadi, 1/2 luas tapak darab tinggi. Maka isi padu prisma sama dengan luas keratan rentas darab dengan tinggi. Kalau di sini kita dapat nampak cm kuasa 2 ni sudah merujuk kepada luas permukaan. Jadi penyelesaiannya luas keratan rentas darab tinggi. Darabkan sajalah 7 darab 5. Kamu akan dapat 35 cm padu. Jadi gariskan jawapan. Jadi yang seterusnya, yang soalan B, C, dan D, kamu cuba buat sendiri. Seterusnya mari kita lihat soalan 25. Okey, rajah menunjukkan sebuah prisma tegak. Bulatkan isi padu. Yang betul bagi prisma itu. Sebelum itu, kita kena pasti dulu panjang, lebar, tinggi, dan tapak untuk prisma tersebut. Sebelum kita masukkan dalam formula.
Jadi formula dia 1/2 darab luas tapak darab tinggi. Kenapa 1/2? Sebab di sini kita nampak tapak itu adalah segitiga. Jadi gunakan formula segitiga. 1/2 darab panjang darab lebar. Jadi panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 6 cm. Manakala tinggi pula 4 cm. Jadi masukkan semua nilai. Kamu akan dapat jawapannya adalah 96 cm padu. Jadi bulatkan jawapan. Mari kita pergi kepada isi padu silinder. Oke, rujuk soalan nombor 26. Kalau kita tengok, tapak bagi silinder adalah bulatan. Jadi di sini terus ingat pi dengan jejari. Jadi isi padu silinder sama dengan luas keratan rentas darab tinggi luas tapak. Darab tinggi tapak kita adalah bulatan. Jadi pi jejari kuasa 2 darab dengan tinggi. Kita tengok silinder yang pertama. Isi padunya adalah pi darab 4 cm darab 4 cm darab 18. 4 cm ni adalah jejari. Ini 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi jejari adalah 4. Yang kedua pula jejari adalah berapa jejari dia kalau 12 cm? 6. Ya, betul. Jadi jejari adalah 6 cm. Kalau 24, kalau 16, oke. Ini adalah diameter. Tukarkan kepada jejari terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan dapat nampak silinder yang mempunyai isi padu yang sama adalah silinder 1, silinder 2 dan silinder 4. Okey, ambil perhatian untuk nilai pi boleh terus tekan kalkulator ataupun kamu guna pi yang diberi rujuk kepada soalan. Selalunya dalam soalan dia akan guna pi sama dengan 3.14 ataupun guna pi sama dengan 22/7. Rujuk soalan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 27 untuk mencari isi padu piramid dan kon. Untuk piramid, formulanya adalah 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Nilai luas tapak dia dah beri, tinggi pun dah beri. Jadi masukkan dalam formula 1/3 darab 21 cm persegi darab dengan 4 cm. Jadi jawapan kamu adalah 28 cm padu. Okey, soalan B pula, dia dah beri dah isi padu, tinggal kita mencari luas tapak. Yang ni pindah-pindah tu lah. Jadi masukkan dalam formula isi padu sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Jadi luas tinggi itu kita nak cari biarkan LT ataupun kamu boleh letak sebagai X. Jadi pindah-pindah kamu akan dapat 60. 23 pindah pergi sebelah. Bahagi jadi darab. Lepas tu darab jadi bahagi. Dapatlah kamu nilai luas tapaknya adalah 12 cm persegi. Ingat unit juga penting. Di sini cm 3, cm 1. Jadi 3 tolak 1 sama dengan 2 cm persegi. Seterusnya kon. Okey, isi padu kon sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Jadi kita tengok di sini tapak dia adalah 30 cm persegi. Masukkan dalam formula sama macam tadi, pindah-pindah. Okey, last kali kamu akan dapat jawapannya adalah 8 cm. Tengok unit dia 3 kuasa 3
kuasa 2. Jadi 3 tolak 2 sama dengan 1. Kuasa 1. Hati-hati dengan unit. Oke, seterusnya kita tengok kepada soalan 28. Yaitu kita cari isi padu sfera. Jadi isi padu sfera formulanya adalah 4/3 pi J kuasa 3. Jadi diberi di sini diameter dan pi. Jadi dari diameter kita akan dapat nilai jejari. Bahagi saja dengan 2. 7 bagi 2, 98 bagi 2, 21/7 bahagi 2. Contohnya, cikgu ambil yang E, bola tenis. Jadi isi padu bola tenis sama dengan 4/3 darab pi darab 3,5. Di sini tadi kita akan dapat nilai dia 3,5. Jadi 3,5 kuasa 3. Masukkan dalam formula, kamu akan dapat jawapannya adalah 179,67 cm padu. B dengan C, cara dia sama saja. Bahagikan dengan 2 untuk nilai J. Lepas tu masukkan dalam formula. Oke. Seterusnya, praktis sumatif. Untuk praktis sumatif, cikgu pilih satu soalan untuk kita bincangkan. Yang selebihnya kamu coba buat sendiri. Oke, untuk praktis sumatif, kita tengok soalan 4 saja. Dalam raja, H dan S ialah dua buah kubus dengan keadaan nisbah panjang sisi kubus H kepada kubus S ialah 1/3. Soalan E, hitung luas permukaan kubus H diberi bahwa isi padu kubus S ialah 1728 cm padu. Jadi macam mana nak buat? Penyelesaiannya adalah yang pertama kita faham dulu masalahnya. Dia nak kita hitung luas permukaan kubus H apabila diberi isi padu kubus. Oke, merancang strategi. Menentukan bentuk yang terlibat. Ini adalah bentuk kubus. Untuk bentuk kubus, panjang, sisi, dan tingginya adalah sama. Jadi kita boleh katakan isi padu kubus panjang darab lebar darab tinggi. Tapi panjang dia adalah sama dengan lebar sama dengan tinggi. Jadi kita boleh tulis dia ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi untuk memudahkan kita tulis dia sebagai kuasa 3. Jadi lepas tu kita laksanakan strategi isi padu kubus S sama dengan Pi kuasa 3 di sini tadi. Jadi kuasa 3 pindahkan ke sebelah akan jadi punca kuasa 3. Jadi Pi sama dengan 12 cm. Jadi kita tahu panjang, lebar, dan tinggi kubus ini adalah 12 cm. 12 cm. Tinggi 12 cm. Lebar pun 12 cm. Oke, diberi tadi nisbah panjang sisi kubus H dan S ialah 1/3. Jadi ini 1/3. Jadi kita nak tahu panjang luas permukaan H dulu berdasarkan panjang yang kita dah dapat. Jadi kalau panjang S adalah 12, H pula berapa? Oke, gunakan kaedah nisbah. Darab bersilang, kita akan dapat panjang sisi kubus H adalah darab bersilang X adalah 4 cm. Jadi ini adalah 4 cm. Semuanya adalah 4 cm. Lepas tu baru kita boleh kira luas permukaan kubus. Oke, luas permukaan kubus kita ada, kalau kita buka bentangan dia, kita ada 6 segi 4 sama. Jadi 6 darab luas segi 4 sama itu adalah
6, panjang dia tadi adalah 4, lebar pun 4. Jadi 6 darab 4 darab 4, kamu akan dapat jawabannya adalah 96 cm persegi. Oke? Oke, kita pergi kepada soalan B. B ialah hitung nisbah luas permukaan kubus H kepada kubus S. Jadi penyelesaiannya kita memahami masalah dulu. Menghitung nisbah luas permukaan kubus H dan kubus S. Oke, rancang dulu strategi. Yang pertama kita cari dulu luas kubus H. Di mana kita dah dapat tadi dekat soalan E. Jawapan bagi E adalah luas permukaan kubus H. Lepas tu kita cari luas permukaan kubus S. Oke. Menentukan maklumat yang diberi dalam soalan. Oke, guna maklumat yang sedia ada. Oke, laksanakan strategi. Yang pertama, luas permukaan kubus H tadi adalah 96 cm persegi. Oke, sekarang kita cari luas permukaan kubus S. Tadi kita dah dapat panjang, sisi dan lebarnya adalah 16 cm. Jadi kalau kita buka bentangan dia, kita akan dapat 6 dikali dengan luas segi 4 sama jawapannya adalah 864 cm persegi. Jadi di sini kita buat jadwal untuk nisbah. H 96, S tadi 864. Jadi untuk memperkecilkan nilai dia, kita bagi dia dengan 96. Dapatlah jawapan dia 1/9. Maka nisbah luas permukaan kubus H kepada kubus S adalah 1/9. Oke? Sebagai rumusan, ini adalah bentuk-bentuk yang telah kita pelajari tadi. Sangat penting bagi murid untuk tahu jenis formula yang digunakan untuk mencari luas permukaan dan isi padu. Ingat, unit dia pun berlainan. Jangan keliru. Perbanyakkan buat latihan dan siapkan modul yang telah cikgu beri. Hantar modul tersebut sebelum hari Jumaat nanti, dan untuk link kehadiran kamu boleh tengok di deskripsi di bawah. Jangan lupa isi untuk cikgu buat pelaporan. Oke, sampai jumpa lagi.